Baik. Sahabat-sahabat yang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan tengok berkenaan dengan bab zikrul maut ini, arahan ataupun suruhan daripada agama kita dengan pesan Nabi Muhammad SAW agar menyegerakan beramal dan bahaya menangguhkan, menyegerakan beramal dan bahaya menangguhkan. Jadi kalau kita tengok di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita jangan tangguh. Sabda Rasulullah SAW, rebutlah 5 perkara. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu masa muda sebelum tiba masa tua. Waktu kita muda, kita masih kuat, kita boleh buat amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan yang sunat yang boleh sempurnakan rukun-rukun dan syarat, maka kita buat. Sebelum kita bila sampai masa tua, semuanya akan menjadi terhad. Maksudnya kita akan buat yang wajib saja, sebab waktu itu waktu yang kita tak boleh buat lagi, kita dah tua. Jadi waktu muda ni, kalau kata misalnya ada yang sunat, kata digalakkan buat 4 rakaat, misalnya kita buat kerana cukup waktu kalau kita sampai awal di surau atau masjid, jadi kita buat. Yang kedua, masa sihat sebelum tiba masa sakit. Masa sihat sebelum tiba masa sakit. Kita bila dah sakit, waktu itu kita menyesal, kita tak buat lagi, kita tak buat lagi, yang ini kita tak boleh buat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, masa kaya sebelum tiba masa miskin. Bila ada duit, mau minta sumbangan, misalnya dalam keadaan sekarang ni banyak ramai orang yang memerlukan sumbangan, misalnya di sebelah pantai timur sana, banjir sana, kalau kita ada, kita bagi sumbangan. Kita ni sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita galakkan budaya, tanamkan budaya dalam diri kita, iaitu budaya memberi. Budaya memberi. Kadang-kadang kita ni lebih kepada budaya menerima. Kita tanya, apa yang hak aku, apa hak aku. Jadi kalau kita bincang tentang hak, sebenarnya hak ni bukan kata Islam ni tak menekankan tentang hak, tetapi Islam ni dia tak stres sangat pasal hak, sebab dia menekankan tentang tanggungjawab. Jadi bila orang semua menunaikan tanggungjawab, dia tak timbul lagi persoalan ataupun isu hak. Tapi kita sekarang ni lebih kepada budaya menerima. Kalau isteri, apa hak saya? Kalau suami pula, hak saya bagaimana? Jadi semua bertelingkap pasal hak. Asalnya terlupa tentang tanggungjawab. Tapi kalau masing-masing membicarakan tentang tanggungjawab saya bagaimana? Apa yang saya perlu beri? Jadi bila timbul persoalan yang begini, maka tak timbul lagi isu hak. Jadi itu budaya kita. Jadi saya galakkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita tanya diri kita, apa yang kita boleh beri. Sebab janji Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita beri, pastinya kita akan dapat balik. Cuma kita tak tahu dalam bentuk material ataupun dalam bentuk yang lain. But whatever you give, you will get back. Maksudnya kamu akan dapat. Jangan bimbang itu. Dapat itu dengan bimbang, sebab yang dapat itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang kita harus kita buat iaitu beri. Apa yang aku boleh beri. Dan yang keempat, masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Kadang-kadang ni yang kadang kita ni kadang tangguh last minute. Last minute baru kita buat. Kalau kata sebagai pelajar dulu, kita tangguh. Sebab apa? Last minute tu dah ada mencurah-curah. Tapi akhirnya kita menyesal sebab banyak benda kita tak boleh buat, sebab masa terhad. Begitu juga dengan kerja, kita tangguh. Kalau orang yang terlibat dengan admin, tangguh kerja memang akan timbul masalah, sebab besok dia akan bertambah-tambah. Dan yang kelima, masa hidup sebelum tiba masa mati kita. Di barat sana, tuan-tuan dan puan sekalian, dia ada satu training di mana diingatkan tentang kematian. Dia disediakan satu keadaan di mana real macam dalam kubur. Jadi bila di sana disuruh kita ingat balik, remember balik. Kalau kita diberi peluang kedua, apa yang kita akan buat. Jadi bila masuk sana dengan suasana yang sunyi, seram, nafas tak sempurna oksigennya, pada waktu itu kita akan nampak macam-macam lah. Kita akan nampak wajah isteri kita, apa yang kita buat dengan isteri kita, tanggungjawab anak kita abaikan. Dengan anak-anak kita terbayang balik muka anak-anak kita janji macam-macam nak buat ke anak-anak kita. Dengan mak dan ayah kita yang mungkin ada, mak dan ayah kita nampak muka mak dan ayah
Ya Allah, jangan-jangan sekali aku telefon. Pada waktu itu banyak benda kita nak buat bila kita duduk di bawah sana. Akhirnya kita dikeluarkan. Okay, baik kamu diberi peluang kedua, kamu ada masa, kamu tunaikan apa yang kamu ingat yang kamu nak buat dalam kubur tadi, tuan-tuan sekalian. Ini latihan yang diberikan, yang hantar bila training ini multinational punya company JLC, bayarannya ribuan ringgit. Dia orang tahu tentang kepentingan untuk nak jadi staff yang baik ini, maksudnya timbul kesedaran diri. Jadi bila dia balik, dia akan jadi seorang manusia yang baik dan juga pekerja yang baik begitu. Jadi ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sabda dan lagi dua nikmat yang sering diabaikan orang ramai, iaitu ketika masa sihat dan ketika masa lapang. Sungguh bila kita sakit, Allah kita mengeluh macam-macam, kalau boleh. Tetapi bila kita dah sakit pada waktu itu semuanya tak boleh. Yang ini mereka tidak mengambil kesempatan langsung untuk melakukan perbuatan yang baik terhadap diri sendiri dalam masa sihat. Tetapi apabila kedua-dua nikmat itu lenyap dari dirinya, barulah dia sedar dan mengetahui betapa besarnya manfaat nikmat itu bagi dirinya. Bila masa dah habis, bila kita dah sakit, baru kita hargai nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Al-Hasan berkata, bersegeralah dan bersegeralah, yang tinggal hanya beberapa nafas saja, dan bila-bila saja nafas-nafas itu akan terhenti. Jangan tangguh. Kita dah tahu bila nafas kita yang terakhir, bila nafas kita yang terakhir, mungkin tengah hari, mungkin malam dan sebagainya. Kalau kita ingat balik, tak ada siapa yang mungkin sangka macam mungkin penumpang MH17, MHQZ dan misalnya menyangka bahawasanya itulah perjalanan mereka yang terakhir. Tak ada siapa yang sangka. Dalam 2-3 hari ini ramai yang sebaya dengan saya yang meninggal. Tanya umur berapa? Dalam 40, 42. Bayar saya 42, 43, 38. Saya bila mati muda, saya tanya, badannya macam mana? Saya suka tanya macam tu kan. Semua yang saya tanya dekat ni, kuih kata kuih mati kau kan. Dengan kita ingat gemuk ni mati. Tapi janganlah tak buat alasan nak menggemukkan pula kan. Janganlah macam tu. Tapi nak bagi tahu, gemuk pun mati, kuih pun mati kan. Tua pun mati, sakit pun mati, sihat pun mati. Dua elok. Tak sangka tanya. Tak sangka dua elok kan. Lepas tu sesak nafas meninggal, tak ada simptom apa-apa. Jadi nak beritahu, kita jangan tangguh, bersegera nak buat apa-apa, buat apa yang kita boleh buat, kebaikan yang kita boleh buat, kita buat. Sebab kita tak tahu bila nafas kita akan terhenti. Maka terputuslah kamu dari segala amalan yang dapat mendorong kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Waktu kita ada masa ni, nafas kita ini, kita fikir bagaimana kita nak mencari untung. Satu, mencari untung laba untuk kita bawa balik ke kanan, dan yang kedua, bagaimana kita nak dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila dah nafas terhenti, maka habislah. Tak dapat dah kita nak cari. Allah sentiasa merahmati orang-orang yang sentiasa meneliti dirinya dan menangis kerana terlalu banyak dosanya. Ini orang yang sentiasa memuhasabah diri dia duduk di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sayang dia, muhasabah diri kita. Dan banyak menangis ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan ada sikit-sikit nangis jangan terutama menangis kat masjid. Kalau orang gelap apa-apa main masjid menangis, tak boleh lah. Maksudnya menangis ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh waktu terbaik menangis waktu kita bangun solat tahajud tu, menangis sungguh-sungguh. Sebab itu para sahabat ni tuan-tuan sekalian, mereka ini di waktu siang ibarat singa. Siang ibarat singa, tangkas kan. Tapi malam ibarat bayi, menangis tak esok mengenangkan dosa tuan-tuan sekalian. Kita bukan malam, bukan jadi bayi, lena orang kegerak kan. Tak menangis juga tuan-tuan sekalian. Jadi begitu. Banyakkan menangis malam. Kadang-kadang dari segi sainsnya pun menangis ni bagus. Bila keluar air mata itu, air mata dia mengeluarkan toksin-toksin dalam tubuh yang tidak boleh dikeluarkan daripada channel perumuhan yang lain. Sebab itu orang perempuan ni dia banyak menangis, umur dia panjang kan. Orang lelaki jangan menangis. Menangis apa? Malu sebagai lelaki
kesimpulan dia umur pendek. Lepas tu balik kena aja menangis. Kan? Terutamanya kalau saya part yang saya suka keluar tolong isteri, saya suka ambil part potong bawah. Saya suka ada yang bagi potong bawah, belum potong saya buat. Kan? Bila saya potong bawah, saya rapatkan mata saya ke bawah. Bagi keluar mata sebab mengeluarkan air mata itu bagus untuk kesihatan. Tapi kalau air mata yang jatuh waktu sebelum subuh, waktu kita solat tahajud menggunakan itu, dia bukan sekadar mengeluarkan toksin, dia juga boleh memadam api neraka yang panas. Itu keajaiban air mata yang takutkan, yang terbit kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian beliau Hasan membaca pula firman Allah, sesungguhnya kami Allah menghitung dengan hitungan yang cermat, teliti. Apa maksudnya? Maksudnya dia menghitung nafas-nafas yang tinggal sehingga menemui maut. Sebenarnya nafas kita, sebab itu setiap nafas kita dia akan memberi lapar dan untung kepada kita, memberi pahala kepada kita. Dan sebab itu dia akan dikira, setiapnya akan dikira. Sama ada nafas kita itu sia-sia, nafas kita memberi dosa, ataupun nafas kita itu membawa pahala. Hitungan yang terakhir ialah ketika anda menghembus nafas anda yang penghabisan habis, tutup buku. Hitungan yang terakhir ialah ketika anda berpisah dengan anak isteri anda. Hitungan yang terakhir ialah ketika anda disemadikan di dalam kubur. Ini habis. Bila masuk, bila kita meninggal, maka pada ketika itu dah habis alam usaha. Kita dah masuk alam apa? Alam natijah, alam keputusan. Bila masuk dalam kubur je, pada waktu itu dia akan ikut kita punya usaha kita. Jadi tak boleh nak usaha tak payah berfikir macam mana nak jawab soalan malaikat maut. Tak payah fikir waktu itu, sebab semuanya berdasarkan kepada usaha kita waktu kita masih hidup. Sebab itu bila kita mati saja, maka pada ketika itu sistem dia apa? Sistem kita punya apa? Sistem lock. Kita akan ikut je. Tak boleh nak ubah. Kalau kita Nabi kata kita akan bersama dengan orang yang kita sayangi, kita tanya dia kita, siapa yang kita sayang? Mungkin yang kita sayang itu pemain bola, maka esok kita akan ikut dia. Kan? Dia jalan-jalan, dia meninggal dalam keadaan tidak Islam, dia masuk ke neraka. Kita ikut dia, boleh ubah, betul juga neraka. Kita nak patah balik. Tak boleh patah balik. Sebab apa? Pada waktu itu kita akan bersama dengan mereka yang kita sayangi. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita mungkin tak boleh nak duduk sama sehebat yang Imam Syafi'i. Kita mungkin tak boleh, apatah lagi nak bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, boleh ikut amalan mereka. Tetapi ingatlah, kita boleh sebenarnya dengan apa? Dengan mencintai dan menyayangi mereka. Sebab apa? Sebab kita akan bersama di hari akhirat dengan mereka-mereka yang kita sayangi. Tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, punca yang menyebabkan seseorang suka menangguh-nangguhkan amalan, puncanya apa? Ialah merasa senang dan terlena dengan perhiasan hidup dunia dan menikmati keseronokan. Ini ujian kemewahan, ujian kesenangan dan ujian keseronokan. Akhirnya kita menangguh-nangguhkan urusan, utamanya urusan akhirat kita. Mereka suka menangguhkan perkara ini, kononnya disebabkan urusan dunia yang terlampau banyak. Hujung tahun, kenapa tak datang surau je? Masjid jangan nampak. Allah, hujung tahun Ustaz, nak tutup akaun, banyak benda nak settle. Awal tahun, di mana tak nampak juga. Allah Ustaz, buka akaun baru pula Ustaz, banyak kerja. Sampai bila? Sampai bila kita nak lapang? Kononnya satu urusan baru selesai, datang pula urusan yang lain. Apabila satu pekerjaan selesai, datang pula 10 pekerjaan yang lain. Ya, sebab kita komit. Bila kita komit ni tuan-tuan sekalian, maka bos tengok, bos akan bagi promotion naik. Bila naik promotion, gaji naik, kerja pun bertambah lagi. Kalau yang dulu kita harapkan supaya dia lapang, maka bertambah-tambah sibuklah kita. Dan pekerjaan-pekerjaan itu terus melalaikan orang itu dari sehari ke sehari, dari satu pekerjaan ke satu pekerjaan yang lain, bahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat lagi. Jadi jangan kita kena cari masa, kita kena cari
bagi masa. Kalau tak jumpa, kita curi masa untuk apa? Untuk kita beri kepada hari akhirat. Sebab kita ingat, jangan suka memberi alasan. Mungkin tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan dengar juga motivasi pagi radio Hakim, dia kata jangan membangaukan. Maksudnya jangan mencipta alasan. Kalau kita jawab dia orang kata apa, kita cari alasan, maka itu anda telah membangaukan. Maksudnya itu mencipta alasan. Jangan cari alasan, buat. Kita cuba masa oleh 24 jam dia ada masa kita pun ada masa. Sehingga tanpa disedari, pada suatu ketika yang tidak disangka-sangka, ruhnya diragu oleh maut. Ini tuan-tuan sekalian, pengalaman, tuan-tuan sekalian, meeting kan, bila mesyuarat dia datang, asal demam, asal macam badan lemah, pergi juga. Tuan-tuan sekalian, pergi juga. Tengah-tengah meeting jatuh, sesak nafas. Cek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati, tuan-tuan sekalian. Agak-agak majikan kita baca apa kita? Dia bagilah tempat anugerah. Kan, anugerah pun kita duduk nak hubung, nak buat apa? Tuan-tuan sekalian. Sebab tu bila kita rasa seram, sejuk, misalnya tak sihat, ni semua emosi, tuan-tuan sekalian. Emosi, feeling. Emosi ni, kata tertib pandai, dia itu apa? Emosi, iaitu action signal. Action signal ni maksudnya take action. Jangan abaikan emosi anda. Sebab tu bila ada perasaan apa-apa, appreciate your emotion. Hargai emosi anda. Sebab it want to tell you something. Maksudnya dia nak bagi tahu anda perlu buat sesuatu. Kita tak layan. Kita suppress emosi kita. Akhirnya bila dah sedar, dia sudah terlewat. Sebab itu bila rasa nak demam, misalnya dah rasa badan lemah-lemah, renung balik, tak kena tak mana. Kalau rasa tak mampu pergi bekerja, bagi tahu tak mampu pergi bekerja. Jangan paksa diri. Sebab banyak dah kes yang begitu. Tengah meeting misalnya kelang kabut meninggal, dapat tahu. Apalah sangat majikan kita nak bagi hargai kita pada waktu itu. Ketika itu barulah dia menyesali dirinya. Tetapi ketika itu sudah tentu penyesalan tidak berguna lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bukankah kebanyakan ahli neraka selalu berteriak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan kita ni ada masa silap dan ada masa akan datang. Masa silap ni sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa pengajaran-pengajaran yang kita boleh jadikan sempadan dan yang kita boleh jadikan tauladan. Sebenarnya dah cukup dah, tapi kita tak mampu nak kaitkan dengan kehidupan kita. Sebab itu dia panggil ibrah. Kita kena ambil ibrah dengan perkara-perkara silap untuk menjadi tauladan dan sempadan dalam hidup kita. Ibrah ni tuan-tuan sekalian daripada kata aibar maksudnya titi. Jadi titi di sini maksudnya apa? Iaitu kebolehan untuk kita hubungkan ibrah ini dengan keadaan kita sekarang supaya kita dapat ambil pengajaran. Tapi kita tak ambil pengajaran, kita gagal mengambil pengajaran. Akhirnya we repeat the same mistake. We repeat the same mistake. Sebab itu dalam Islam Nabi kata seorang Muslim tidak dipatut ular 2 kali pada tempat yang sama. Kenapa kita nak tunggu 2 kali? Kenapa kita biarkan sekali? Sebab orang lain dah kena patut dah. Kenapa kita biarkan dia? Kita dipatut juga. Malah lebih teruk lagi. Bukan sekali, dua kali. Sebab kita gagal untuk mengambil pengajaran. We repeat the same mistake and we can expect the same consequence. Maksudnya. Jadi kalau kita tengok masa silam, masa depan pula, ini masa depan. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Inilah kamu nanti. Bila kamu masuk dalam neraka, kamu diseksa. Bila kamu balik ke sana, inilah kamu. Kalau kamu nak ubah sekarang. Apa dia? Ni. Menyesalnya mengapa aku tidak membuat begitu begini. Ini standard. Tanya malaikat balik banyak. Boleh balik tak? Tanya muka dan nakir. Boleh balik tak? Standard answer. Dah ramai. Mana patah balik tak? No U-turn maksudnya. Tak boleh patah balik. Ruginya mengapa aku tidak fikirkan semua itu. Biasa.
standard, maksudnya penyesalan. Si bodoh yang suka menangguh-nangguhkan perkara-perkara amalan yang baik, tidak sedar sama sekali bahawa sikapnya itu tuan-tuan sekalian akan kekal bersama-samanya juga pada hari esok. Dan begitulah seterusnya, semakin lama semakin kuat dan terus bertapak dalam hati. Dan bila kita mula mencari alasan, mencipta alasan, mungkin waktu yang pertama itu mungkin secara paksa, tetapi lama-lama dia jadi tabiat. Bila dia dah jadi tabiat, tuan-tuan sekalian, dia datang sendiri alasan tersebut. Otak kita tuan-tuan sekalian, bila dah jadi tabiat, dia akan operate on automatic pilot. Dia panggil automatic pilot ni maksudnya kita tak payah kawal dah. Kalau kita percaya sedemikian, kita latih diri kita sedemikian, hidup dalam keadaan sedemikian, otak kita akan mencari, automatik akan mencari sandaran-sandaran untuk support kita punya kepercayaan. Sebab itu jaga-jaga, jangan sampai jadi tabiat. Memberi alasan ni jangan sampai jadi tabiat. Lepas ni dia akan automatik. Orang suruh orang tanya apa, kita akan mudah memberi alasan. Sebab apa? Dia sudah menjadi sikap dan tabiat kepada kita. Apakah orang yang sering memburu kepentingan dunia masih ada kesempatan lagi baginya untuk berbuat kerja-kerja faedah yang lain? Kata Imam Ghazali, ini semua omong kosong, kerana seseorang yang sedang memburu kepentingan dunia itu pastilah tidak akan mendapat waktu yang lapang lagi, kecuali jika melontarkan kepentingan dunia itu di belakangnya. Sesuai dengan kata seorang penyair, tidak pernah selesai keperluan manusia dari dunianya, melainkan bila selesai yang satu, berpindah pula kepada yang lain. Nah, inilah hakikat kehidupan dunia. Kita akan menjadi tergesa-gesa, terkejar-kejar, sehingga keadaan sudah terlewat, di mana pada ketika itu mulut kita disumbat dengan tanah. Yani apa maksudnya? Iaitu kita pun meninggal. Ini keadaan yang kita minta simpang daripada berlaku pada diri kita, penyesalan yang sebegini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita tidak disesalkannya dari suatu amalan yang saleh sesudah mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha pendengar permohonan hamba-hambanya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, yang ini alam barzakh dan hari akhirat kita sambung pada siri yang akan datang. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan sikit berkenaan dengan Maulud Nabi ni. Ada sikit saya jumpa, mungkin tuan-tuan pun benda ni benda baru juga bagi saya lah, mungkin bagi tuan-tuan ni mungkin benda lama. Jadi kita tengok sikit, ada benda saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan yang akan rahmati Allah sekalian. Kita masih dalam hangat dalam Maulid kelahiran dan juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tetasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Ummu Zar'in. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan boleh Google Ummu Zar'in. Zar'in, Z-A-R apostrophe I. Nabi kata apa ni? Tengok Nabi kata apa? Saya untukmu wahai Aisyah, saya untukmu wahai Aisyah, seperti mana Abi Zar'in kepada isterinya Ummu Zar'in. Artinya, kesetiaan dan kecintaanku kepadamu wahai Aisyah seperti kesetiaan dan kecintaan Abi Zar'in. Kemudian Aisyah menjawab, demi ayah dan ibuku, engkau lebih baik daripada Abi Zar'in terhadap Ummu Zar'in. Saya sampai umur, dengar lama dah habis ni, sampai umur sekarang baru teringin nak pergi tengok siapa dia Ummu Zar'in dan siapa dia Abi Zar'in. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian satu penemuan yang mengejutkan bagi saya. Kita tak biasa. Ini dia tuan-tuan sekalian. Cerita dia ni, tuan-tuan boleh bayangkan Nabi bersama dengan Aisyah dalam keadaan yang santai. Dan Aisyah bawa cerita panjang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok hati ni terkejut.
Dan Nabi dalam keadaan dia sibuk, komitmen banyak, dia boleh dengar cerita Aisyah sampai habis. Mengejutkan kita. Banyak sangat sibuk sangat kita. Isteri cerita sikit, boleh pendek nak cerita. Kita tengok Nabi ni Aisyah cerita, ni matan maksudnya hadis ni. Aisyah cerita, bukan kata huraian. Di satu kampung dari perkampungan di Yaman, pernah ada 11 orang wanita duduk berkumpul. Mereka sepakat untuk menceritakan sifat dan keadaan suami-suami mereka. Mereka pun saling berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun kepada keadaan suami mereka. Apa gerangan yang mereka kisahkan? Ini dia tentang sekalian. Tuan-tuan tengok. Perempuan pertama, dia kata apa? Suamiku seperti daging unta yang busuk. Umpat suami dia. Ini orang umpat kat sini macam tu kan? Yang berada di puncak bukit yang tinggi, yang tidak dapat untuk didaki. Beliau tidak berlemak dan mudah untuk bergerak. Maksudnya, dimaksud dia berada tubuhnya kurus dan lemah, juga memiliki akhlak yang buruk, sombong, takabur, suka mengangkat dirinya lebih dari kadarnya. Ini perempuan pertama. Perempuan kedua pula, tidak akan kusebarkan berita suamiku, kerana bila aku ceritakan tentangnya, aku khawatir aku akan terus berbicara tanpa meninggalkan satu pun dari cerita tentang dirinya. Bila aku mengingatnya, yang aku ingat adalah uratnya yang mengembung dan tampak pada wajah, tubuh dan perutnya. Maksudnya, banyaknya aib pada diri suaminya, namun ia tidak ingin membahasnya, kerana jika dibicarakan akan panjang dan tidak akan ada selesainya. Sangat suami dia. Perempuan yang ketiga, selamat. Suamiku telah membuat syarat, sekiranya aku bercerita, aku akan diceraikan, dan sekiranya aku diam, aku akan dikasihi. Selamat. Yang keempat, perempuan yang keempat, suamiku seperti cuaca di daerah Tihama, yakni tidak panas dan tidak sejuk, sederhana, tidak menakutkan dan tidak menjemukan. Perempuan kelima, suamiku ketika memasuki rumah seperti seekor harimau kumbang kerana banyak tidur, tetapi apabila beliau keluar seperti singa, beliau tidak akan bertanya perkara-perkara yang bukan urusannya. Yang ini dia tak tanya. Kalau dia tanya, nanti dia cerita banyak, kan banyak tanggungjawab. Yang keenam, suamiku apabila makan, beliau akan menghabiskan makanannya. Sekiranya beliau minum, beliau akan menghabiskan minumannya. Sekiranya beliau tidur, beliau akan berselimut dan tidak memasukkan telapak tangannya, kerana beliau tahu akan kesusahannya. Ini tafsiran dari Ibu Huraian, salah satu Huraian, maksudnya dia tidak mesra dengan isteri dia sebab dia takut bila dia mesra, isteri dia akan luahkan semua masalah. Itu antara satu Huraian dia. Yang ketujuh, perempuan ketujuh, suamiku adalah seorang yang lemah syahwat, walaupun telah berubat tetapi belum juga sembuh. Di samping itu, beliau mudah menjatuhkan tangannya. Maksudnya juga, iaitu beliau ini seorang yang malas juga ambil tanggungjawab. Yang ke-8, suamiku lembut usapan dan sentuhannya, dan wanginya seperti wangi zarna, yang ini sejenis tumbuhan yang semerbak baunya. Taklah panjang mana kan? Tuan-tuan siapa dengar ke ya? Baca ya. Alah siapa tuan-tuan panggilan Nabi dengar kan? Nabi dengar cerita senyap Nabi dengar. Terus kan, kalau dia sibuk kan? Yang ke-9, suamiku berkedudukan tinggi, seorang yang berjaya, dermawan, dan rumahnya berhampiran dengan tempat permainan. Yang ke-10, suamiku seorang pembesar dan banyak memiliki harta. Sebagian dari hartanya beliau memiliki banyak unta. Sebagian besar unta-untanya pula dibiarkan di halaman rumah, kerana itulah untanya yang hamil sedikit saja. Dia tak tahu macam mana untuk tempat rumah dia tak hamil. Mungkin lampu terang pun. Sekiranya unta-unta itu mendengar tiupan seruling, mereka mengetahui bahawa mereka akan disembelih. Kau dah tahu dah bunyi seruling. Ni baru sampai yang Ummu Zar'in dengan Abu Zar'in. Ni isteri dia, Ummu Zar'in. Suamiku bernama Abu Zar'in. Tahukah kamu siapakah Abu Zar'in? Beliaulah yang memberikan aku anting-anting pada sepasang telingaku. Beliaulah yang memberikan makanan-makanan berzat sehingga aku kelihatan sihat. Beliau suka memuji aku
Beliau mengambil aku dari keluarga susah dan menjadikan aku salah seorang anggota keluarga yang kaya. Beliau tidak pernah mencaci aku sehingga aku dapat tidur dengan apa? Sehingga aku dapat tidur dengan nyenyak sampai ke pagi dan aku dapat minum dengan tenang. Selepas itu, bagaimana pula bonda Abu Zar'in? Tahukah kamu siapa bonda Abu Zar'in ini? Matan hadis tuan panjang. Apa balik baca sendiri ya? Kan panjang sangat. Ringkasan dia. Ringkasan cerita dia. Sabarnya Rasulullah SAW mendengar celoteh isterinya Aisyah dalam kesibukan dan kegentingan berbagai isu ummah. Sabarnya baginda SAW melayan kisah 11 perempuan jahiliyah yang entah di mana faedahnya itu. Tidak langsung diperlekeh kisah Aisyah, tidak langsung dimunculkan baginda SAW mulutnya dengan kisah panjang lebar isteri kesayangannya itu. Bahkan setelah berakhirnya kisah 11 wanita jahiliyah itu, Rasulullah SAW mengulas dengan komen yang paling bersahaja dan romantis sebagai seorang suami yang terbaik kepada ahli keluarganya. Aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada istrinya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, walaupun Nabi tak banyak masa dengan isteri, tapi Nabi bagi masa yang cukup berkualiti kepada isteri dia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, lepas ni balik bagilah masa sikit kepada isteri kita. Nak ikut sibuk jenuh, tuan-tuan sekalian. Sikit dia. Mana sih dah ada. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika saya sedang haid, saya minum. Kemudian minuman saya diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di tempat bekas mulut saya. Kemudian baginda minum. Saya sedang menggigit sisa-sisa daging yang terletak di tulang. Kemudian tulang tersebut diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya pada tempat bekas mulut saya. Oh, tuan-tuan sekalian, bahagianya Aisyah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh buatkan isteri kita, betapa bahagianya isteri kita. Nanti bila mereka kumpul semua cerita-cerita indah belaka. Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan menafkahkan sesuatu nafkah yang engkau mengharap dengan nafkah tersebut redha Allah, kecuali Allah akan menambahkan dan meninggikan darjatmu, sekalipun hanya suapan yang engkau letakkan di mulut isterimu. Cukup kalau kita tak ada benda nak bagi nafkah, ini kita suap isteri kita. Oh, dia kira nafkah juga. Oh, romantis saja cerita ini, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan yang terakhir ini, tuan-tuan tahu tak siapakah cucu Rasulullah SAW yang mendapat keistimewaan? Rasulullah masuk tak sembahyang, dia duduk atas tekuk dia Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat takbir Allahu Akbar, Rasulullah baca Fatihah dalam keadaan dia duduk atas tekuk Rasulullah. Bila Rasulullah nak rukuk, Rasulullah letak dia, Rasulullah sujud, Rasulullah bangkit balik. Rakaat yang kedua Rasulullah angkat letak balik atas leher Rasulullah. Siapa dia? Siapa boleh jawab? Nama dia siapa? Kalau tak Hussein, Hasan. Dua-dua. Tuan-tuan sekalian, Hasan dan Hussein ni riwayat dalam riwayat waktu Rasulullah sujud, dia naik ke belakang dan Rasulullah pancangkan sujud dia. Itu Hasan. Sama ada Hasan ataupun Hussein. Tapi kita tak tahu. Ada seorang lagi cucu Rasulullah yang bernama Umamah Adil Ash. Ini cucu ketiga Rasulullah SAW, anak kepada Zainab. Abu Qatadah berkata bahawa Rasulullah SAW membaca takbir Allahu Akbar, imam dalam sembahyang. Kami membaca takbir setelahnya. Apabila Rasulullah SAW merokok, dia meletakkan Umamah. Kemudian baginda rokok dan sujud. Setelah selesai sujud, Rasulullah SAW berdiri dan mengangkat Umamah kembali ke kedudukan asal. Dan hal ini terus berlangsung setiap rakaat sehingga Rasulullah SAW selesai daripada solat. Walau bagaimanapun Umamah ni
Lepas dia bercerai, lepas suami dia meninggal, dia berkahwin, dia tidak dapat zuriat. Jadi bila dia meninggal, sebab tu zuriat Nabi hanya melalui dua cucu dia, iaitu Hasan dan Husin, sebab tak ada melalui Zainab. Sebab itu semua kita sampai, kalau siapa yang ada nasab keturunan, dia akan sampai sama ada melalui Hasan dan Husin, sebab Zainab tak ada zuriat. Ketika Rasulullah SAW mendapat satu pemberian dari rantai daripada Raja Najasyi, jadi ada satu. Jadi isteri-isteri dia tunggu siapa nak bagi, Rasulullah nak bagi kat siapa. Akhirnya Rasulullah bagi kat Umamah. Jadi semua tak kecil hati. Ini cucu ketiga Nabi Muhammad SAW. Tapi nak tunjuk kata betapa Rasulullah ni. Kita kalau cucu kita main, kacau dia sembahyang, pergi tengok Upin dan Ipin. Nabi nak beritahu tentang sudah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang baik daripada Allah, yang lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi